Alhamdulillah kita sambung. Ini daripada Al-Babu Al-Thani. Babu Al-Thani, bab yang kedua. Bab yang kedua, fi hukmi sabihi. Benar? Benar. Soalan okey benar. Masih ada soalan. Soalan lagi. Ha? Soalan lagi lah. Ada soalan? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam mana? Cobaan saya. Satu, dua, tiga. Bismillah, bismillah. Satu, dua, tiga. Bismillah, bismillah. Saya dia. Sama saja. Okey. Cubaan 1, 2, 3. Bismillah, bismillah. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey dah, suara. Bismillah. Masih ada bunyi belakang tu. Ha? Okey suara ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu al-thani fi hukmi sabbihi wa syani'ihi. Bab yang kedua ialah pada hukum sabbihi, orang yang mencela Nabi, wa syani'ihi, menghina Nabi, wa mutanaqqisihi, merendahkan Nabi, wa mu'dhihi, menyakiti Nabi, wa uqubatihi, dan apakah hukumannya, wa dhikri istitabatihi, dan menyebut tentang disuruh taubat orang ini, wa wirathatihi, dan pewarisan harta orang yang demikian. Qala al-qadhi rahimahullah qad qaddamna ma huwa sabbun wa adhan fi haqqihi alaihi salam. Telah dahulu kami sebut apa yang menjadi satu celaan dan satu ala qadri fa'ili dzalika wa qailihi. Telah kami sebutkan ijma' ulama yang menghukumkan atas dibunuhnya yang melakukan demikian itu dan yang mengatakan perkataan itu, au takhiral imami, ataupun boleh memilih imam, fi qatlihi, pada membunuhnya, au salbihi, atau mensalibnya, ala ma dzakarnahu, mengikut apa yang telah kami sebut, wa qarrarnal hujaja alaih, dan telah kami huraikan hujah-hujah atas pandangan itu. Wa ba'du, adapun selepas itu, fa'lam, hendaklah kamu tahu, anna masyhura madhhabi Malikin wa ashabihi, pandangan masyhur pada mazhab Malik dan ulama-ulama mazhabnya, pengikut mazhabnya, wa qaw anna masyhura min madhhab masyhura madhhabi, wa qaul as-salafi, dan pandangan salaf, wa jumhurul ulama, dan pandangan jumhur ulama,
qatluhu ialah dibunuh orang tadi haddan sebagai had, la kufran tidak sebagai dia kerana jadi kafir, tapi dibunuh tu atas dasar hukuman had. In azharat taubata minhu, jika dia menzahirkan taubat, jika dia bertaubat. Walihadza la tuqbalu indahum taubatuhu, dari kerana itu tidak diterima di sisi mereka taubatnya, yakni tidak diterima dengan maksud tidak menyebabkan hukuman itu gugur. Wala tanfa'uhu istiqalatuhu, dan tidak memberi manfaatnya oleh istiqalah, tarik diri. Wala fai'atuhu, atau tebus diri, kama qaddamnahu qablu, sebagaimana telah kami dahulu sebut. Wa hukmuhu hukmu zindiq, hukumnya hukum zindiq. Wa musirril kufri fi hadzal qaul, dan orang yang menyembunyikan kekufuran pada pandangan ini. Wa sawa'un kana taubatuhu ala hadza ba'da al-qudrati alaih, sama ada taubat itu berlaku setelah dia diqudrati alaih, setelah ditangkap dia. Wa syahadati ala qawlihi, dan setelah dibuat penyaksian atas perkataannya. Au ja'ata iban min qibali nafsih, atau dia datang bertaubat daripada pihak diri sendiri, dia sendiri datang, bukan ditangkap, bukan itu. Jadi tidak gugur hukuman hudud dibunuh itu li'annahu haddun wajab, kerana dia dianggap hukuman hudud yang telah wajib. La tusqituhu taubatu kasairil hudud, tidak menggugurkan hukuman hudud itu seumpama hudud-hudud lain. Taubat dia tidak menggugurkan hukuman hudud. Qala Syekh Abdul Hasan Al-Qabisi rahimahullah, idza aqarra bisabbi, apabila seorang itu mengaku dengan dia mencela, wa taba minhu, dan dia taubat, wa azhara taubata, dan dia menzahirkan taubat, qutila bisabbi, dia dibunuhkan sebab dia mencela tu, li'annahu huwa hadduhu, kerana itu dianggap had dia, hukuman hudud dia. Wa qala Abu Muhammad bin Abi Zaid fi mithlihi, Abu Muhammad bin Abi Zaid sebegitu juga hukumnya. Wa amma ma bainahu wa bainallah, adapun hukum dia dengan Allah Taala, fataubatuhu tanfa'uhu, maka taubatnya itu memberi manfaat. Jadi dia dengan Tuhan itu diterimalah. Adapun hukuman hudud tidak boleh gugur, tak gugur. Wa qala Ibnu Suhnun, berkata Ibnu Suhnun, man syataman nabiyya sallallahu alaihi wasallam minal muwahhidin, di orang yang mencela Nabi di kalangan orang yang mentauhidkan, orang beriman. Tsumma taba'an dzalika lam tuzil taubatuhu anhu al-qatla, kemudian ditaubat. Taubat daripada perbuatan itu tidak menghilangkan oleh taubatnya dari tidak menghilangkan bunuh itu, tidak menyebabkan hilang hukuman bunuh, tidak menyebabkan gugur hukuman bunuh. Wa kadzalika qad ikhtulifa, demikian juga berlaku khilaf fi zindiq, pada orang zindik, orang kufur yang melakukan perkara yang keluar daripada Islam, tapi dia masih anggap Islam, dia masih diri di Islam, macam golongan ajaran sesat lah ni. Orang zindik, idza ja'a taiban, jika dia datang dalam keadaan taubat. Fa hakal qadhi Abdul Hasan bin Qassar fi kami mangqala aqtuluhu bi iqrari, aku bunuhnya kerana sebab dia mengaku, iqrarnya, diikrar ini kan, li'annahu kana yaqdiru ala satri nafsi, kerana dia mampu untuk menutup diri dia. Padahal semuanya tak lapor diri pun tak apa, dosa dia dengan Allah Taala kan. Patutnya dia sembunyilah diri dia, dia taubat dia dengan Tuhan dah lah. Tapi bila dia laporkan, dia serah diri, maka dia bunuh kerana sebab itu. Falamma i'tarafa khifna, apabila dia tu mengiktiraf, khifna annahu yadhhura alaihi fabadara lidzalik, maka kami bimbang bahawa dia itu menzahirkan demikian, maka kami menyegerakan untuk membunuhnya. Kalau dia mampu iktiraf, maka bimbanglah. Bimbang kalau mana jika dia zahirkan perkara zindik itu menyebabkan orang lain terikut juga, maka dibunuh dia untuk mengelakkan daripada fitnah. Wa minhum man qala, di kalangan mereka ada berkata, aqbalu taubatah, aku menerima pandangan taubat dia. Li'anni astadillu ala sihhatihi bimaji'i, kerana aku berdalilkan dengan sahnya taubat dengan sebab dia datang. Dia datang tu makna dia tu menyesal, makna dia tu ada kehendak untuk taubat dan menyesal. Fa ka'annana waqafna ala batinihi, seakan-akan kita tahu apa yang ada dalam hati. Bi khilafi man asarratul bayyinah, man asarathul bayyinah, lain kalau orang yang ditahan kerana sebab ada bukti.
Kalau sebab ada bukti dan ada saksi, orang tu lain hukumnya. Tu kita kena hukum lah. Ada pun orang datang dengan diri dia sendiri itu, maka taubat dia itu kita anggap dia sebagai ikhlas lah, sebab dia tak akan serah diri kecuali dia mengaku. Qala Qadhi Abul Fadl rahimahullah wa hadha qaulu Asbagh. Ini qaul Syekh Al-Asbagh. Nama ulama Malikiyah ni Asbagh. Wa mas'alatu sabbin nabi, dan masalah mencela nabi, aqwa, itu lagi kuat, li'annahu la yutasawwaru fiha al-khilafu 'ala al-asli al-mutaqaddim, kerana tidak dia boleh ditasawur berlaku khilaf atas asal kaedah yang telah disebut. Yakni ulama sepakat bahawa orang yang mencela nabi tu dihukum bunuh. Li'annahu haqqun muta'alliqun bin nabi, kerana dia hak yang berkait dengan nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi, dan berkait dengan umat nabi, bisababihi, dengan sebab nabi. Kerana apa? Kerana nak minta maaf dengan Nabi, Nabi telah wafat. Macam mana nak minta maaf? Tak. Jadi tak ada orang yang dapat memberi maaf dah. Rasulullah tak dapat. Andai kata wakil daripada Nabi, iaitu umat Nabi, dah bukan nak cari semua orang di kalangan umat Nabi supaya nak minta maaf. Itu mustahil. Tidak mampu seorang itu untuk cari semua orang daripada kalangan umat Nabi minta maaf. Maka kerana itu, walaupun mereka bertaubat, tidak tergugur hukum bunuh. Kerana apa? Kerana nak minta maaf daripada tuan punya hak tu tak mampu dah. Sama ada Nabi sendiri ataupun umat Nabi. La tuskituhu taubatu, tidak akan menggugurkannya taubat, kasairil hukukil adami, seumpama hak-hak anak Adam yang lain. Okey. Orang curi setelah ditangkap bercuri, kalaulah dia menyesal sekalipun, dia serah balik barang, setelah dihukum, dia tak boleh dah nak tolak hukuman hudud, tetap tangannya dipotong. Dia boleh selamat tu sebelum dia ditangkap, boleh nak serah balik. Walaupun tuan dia lepas tu, katakan tuan yang mencuri tu kata tak apalah, dia curi duit saya maaf dia. Tak. Setelah ditangkap, dia tukar hukuman sabit, walaupun tuan dia maaf sendiri, tidak digugurkan hukuman hudud tersebut. Wazindiku idza taba ba'da al-qudrati alaihi, orang zindik apabila taubat setelah dimampu, dia ditangkap, ba'da al-qudrah, setelah ditangkap di atasnya, fa inda malikin, di sisi Imam Malik, wal Laits, Al-Laits bin Sa'ad, dan juga Ishaq bin Rahwah, dan juga Ahmad, la tuqbalu taubatuhu, tidak diterima taubatnya. Wa inda Syafi'i, di sisi Syafi'i diterima. Mazhab kita lembut sikit bang, diterima. Bila diterima, tidak lagi dihukum kalau dia dah taubat. Waktu lifa fihi an Abi Hanifah wa Abi Yusuf, dan berlaku khilaf dari sisi pandangan Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Wa hakam Ibnu Munzir an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yustatabu, dari segi Ibnu Munzir menghikayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa orang ini disuruh taubat. Qala Muhammad bin Suhnun, walam yazulil qatlu anil muslimin bitaubah, tidak akan gugur, tidak hilang hukuman bunuh daripada orang Islam dengan sebab taubat. Min sabbihi alaihi, dengan sebab dia mencela di atas Nabi SAW. Li'annahu lam yantaqil min dinin ila dinin ghairi, kerana dia tidak berpindah daripada satu agama kepada agama lain. Orang ni bukan dia berpindah agama ni, bukan murtad ke apa ni. Dia mengasih dalam apa? Dalam dia menganggap diri dia itu Islam. Jadi dia tidak berpindah daripada satu agama kepada agama yang lain. Wa innama fa'ala syai'an, tetapi dia melakukan perkara hadduhu indana al-qatlu, hukuman hududnya di sisi kita ialah bunuh. Jadi sebab itu dia dihukum bunuh juga walaupun dia taubat. La afwa fihi li ahadin, tidak ada maaf, tidak ada untuk beri maaf pada seorang pun, tak ada orang hak nak beri maaf. Kazindik, seperti zindik, li'annahu lam yantaqil min zahirin ila zahir, kerana dia tidak berpindah daripada agama yang zahir kepada agama yang zahir lain. Dia masih dalam Muhammad bin Nasr muhtajjan li sukuti i'tibari taubatihi, dengan berhujah, hal keadaan dia berhujah dengan digugurkan mengambil kira taubat tu. Apa bezanya? Wal farqu bainahu wa baina man sabba Allah Ta'ala, apa beza antara orang yang cela Nabi, kutuk Nabi ni, dengan orang yang cela Allah Ta'ala? Alal masyhuril qaul, atas pandangan yang masyhur, bistitabatihi, supaya disuruh taubat dia, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bashar, Nabi ini manusia, wal basharu jinsun talhaquhul ma'arratu, dan manusia ini ialah jenis makhluk yang
Manusia ni benda makhluk yang mana boleh dikaitkan dengan perkara-perkara aib, perkara kekurangan. Illa man akramallahu binubuwwati ta'ala, kecuali orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan kenabiannya. Jadi satu, kerana mencela itu, kecelaan dan kekurangan pada manusia itu mutasawwar, dapat ditasawurkan berlaku kerana manusia ni menerima sifat-sifat kekurangan. Maka bila seorang tu tuduh Nabi, yang mana Nabi ni dari memang jenis manusia, kerana itu tak diterima taubatnya, dianggap berat. Lain kalau dia mencela Tuhan, kerana Tuhan sifatnya tak terima kekurangan, maka dia cakap apa-apa dia cakap pun, cakap dia macam lara, tak pakar panggil, tak betul. Cakap dia itu cakap yang ghairu ma'qul, mustahil. Bila seorang tu menisbahkan kekurangan pada Tuhan, penisbahan tu hukumnya mustahil dah. Dia cakap juga, tu salah. Tapi kenapa tak sama dengan Nabi? Nabi ni bila dituduh sesuatu sifat kekurangan yang mustahil pada Nabi, tetapi pada jenis manusia kekurangan boleh terhasil dan boleh berlaku. Dari kerana itu lagi bahaya. Sebab apa? Bahayanya kerana orang boleh faham benda itu ada pada diri Nabi, walhal tidak ada. Kerana pada jenis manusia itu kekurangan itu diterima dan boleh berlaku, harus berlaku. Maka itu Islam, agama nak jaga lagi supaya orang jangan bermudah-mudah menyebut perkara yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan ni dengan benda yang tak patut. Sebab apa? Sebab itu dibuat hukumannya berat. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan orang daripada merempuh had dan sempadan yang Allah Ta'ala letak pada Nabi dan Rasul. Adapun pada Tuhan, hukumannya tak seberat tu sebab apa? Benda orang tuduh tu mustahidah pada akal. Bila mustahidah pada akal, hukuman tu tidaklah sama macam benda yang pada akal harus berlaku. Maka perlu diketatkan lagi. Nampak tak? Boleh? Faham tak dia punya logik tu? Kadang orang tak faham kata, mana Nabi hukuman berat, Tuhan hukuman tak berat? Faham tak logik? Faham tak logik dia? Faham tak logik dia? Apa Nabi lebih berat hukuman? Faham tak logik dia tu? Tak ada? Faham tak? Ada apa? Faham apa? Jadi tak perlu hukuman berat. Sebab mustahil dah pada akal kata apa pun. Tak? Orang boleh segera tolak. Adapun berkaitan dengan Nabi perlu hukuman berat. Sebab apa? Sebab Nabi ni manusia. Manusia jenis jinsun talhaquhumul ma'arratu. Faham tak? Okay? Situ yang orang kata, takkan ni pelik ni. Nabi pula lebih besar hukuman daripada Tuhan. Tu tak faham tu. Tak faham aspek hukuman kat mana tu. Bukan Nabi besar, tak ada. Nabi makhluk akan lebih besar dari Allah Ta'ala. Cuma dari segi itu perlu kepada lebih penjagaan kerana sebab Nabi ni makhluk. Sebab itu orang Nabi Allah Ta'ala jaga, tidak boleh sesuatu nak menyerupai rupa Nabi. Tidak ada sesuatu. Man ra'ani fil manam faka'anna ma ra'ani haqqa. Nak pergi dah? Nak pergi dah sekarang? Nak pergi dah? Nak pergi lah? Kau nak pergi ke bawah? Okey, tak apa. Terima kasih. Nak wujud. Korban lagi ya? Sebab itu syariat menyebut bahawa siapa yang mimpi melihat Nabi dengan rupanya lah, maka betul-betul lah dia melihat Nabi. Kerana syaitan tidak boleh berupa dengan rupa Nabi. Dah syaitan boleh tak nak mengaku Tuhan atau nak berupa dengan rupa benda lain ke? Boleh. Sebab apa? Sebab kalau syaitan berupa dengan rupa Tuhan pun memang bukan Tuhan. Sebab Tuhan tidak berupa. Tapi kalau diberi, kalaulah ni ada syaitan boleh berupa dengan rupa Nabi, orang tak tahu dah Nabi ke tak. Kerana itu Allah Ta'ala beri keistimewaan, tak ada syaitan takkan boleh berupa dengan rupa Nabi.
syaitan takkan boleh berupa dengan rupa Nabi. Untuk sekat daripada berlakunya kekeliruan. Ataupun ada pun tak kenapa syaitan tak khabar syaitan tak boleh berupa apa tu? Memang Tuhan tak boleh berupa. Daripada awal, maka tidak perlulah kepada penjagaan itu. Kerana apa? Kerana hak Allah Ta'ala ni a'zamu min zalika kullih, lebih agung daripada kesemua itu semua sekali. Okay. Illa man akramallahu binubuwatihi ta'ala. Sama juga keadaannya. Sebab apa Mekah, Kaabah boleh tawaf, boleh doa kuat-kuat. Kat depan makam Nabi di Raudhah, dekat kubur Nabi, tak beradab doa kuat. Beri salam ke Nabi, tepik kuat, tak beradab. Kat Mekah tak apa. Labbaik Allah kuat-kuat, doa kuat apa-apa. Sebab apa? Allah, Nabi manusia, sebagaimana hidup dia terganggu dengan suara orang, masa dia wafat pun sama juga. Sebab itu, tak beradab kalau orang mengangkat suara di Raudhah. Tidak sama kat Mekah. Mekah Allah Ta'ala, Tuhan. Dia tidak ada pun orang kuat ke slow, tidak ada kesan pun pada dia. Nampak? Apa kata macam, apa gini-gini? Tu cara fikir tu lain. Nampak tak? Tu pun hak bab mandi wajib pun salah dah. Jadi nak faham pahaman betul kan? Bismillah. Habis. Wal basharu jinsun talhaquhumul ma'arratu illa man akramallahu binubuwatihi wal bari'u jalla jalaluh munazzahun an jami'il ma'ayibi qat'an. Dan Allah Ta'ala memang maha suci daripada segala keaiban secara putus. Walaysa min jinsi man talhaqul ma'arratu bi jinsihi. Dan Tuhan bukan daripada jenis yang mana didatangi oleh keaiban pada jenisnya. Ini atas jalan musyakalah je lah. Allah bukan jenis. Tapi Tuhan ni orang aib itu mustahil. Gitu. Aib itu tidak dapat digambarkan dan mustahil pada hak Tuhan. Jadi hak tu dah cukup dah untuk orang tolak. Walaysa sabbuhu alaihi salam kartidadil maqbuli fihi taubah. Maka mencela Nabi bukan seperti murtad yang diterima padanya taubat. Li'anna lirtidada maknan yang faridu bihil murtadu. Kerana murtad itu wal'iyazubillah ialah satu makna, satu sifat yang bersendiri yang orang murtad itu. La haqqa fihi li ghairihi minal adamiyyin. Tidak ada hak padanya bagi selainnya daripada anak Adam. Dia murtad, dia seorang dengan Tuhan. Dia seorang dengan Tuhan. Faqubilat taubatuhu, maka diterima taubat dia. Wa man sabban nabi, adapun orang yang cela Nabi, ta'allaqa fihi wa bihi haqqul adami, maka berkait dengannya, dengan sebab itu hak anak Adam. Bukan dia seorang tu. Berkait dengan hak anak Adam, hak Nabi tu. Fakana kal murtad, maka dihukum seperti orang murtad. Yaqtulu hinartidadihi, yang mana dibunuh ketika murtadnya. Wa yaqzifu, dan dia orang yang qazaf. Fa inna taubatuhu, mana? Al-murtad yaqtulu, orang murtad yang yaqtulu, yang bunuh. Hinartidadihi, ketika tempoh dia murtad. Au yaqzifu, ataupun murtad yang qazaf orang. Dia murtad, masa murtad tu dia bunuh orang. Ataupun dia murtad, masa murtad tu dia qazaf orang, dia tuduh orang zina. Fa inna taubatahu la tuskitu anhul haddal qatli awil qazfi. Taubat dia daripada murtad itu, daripada dosa itu, tidak menggugurkan hak hukuman bunuh. Boleh kisah ni. Dia taubat sekalipun hak kisah tak gugur. Dia qazah orang, masa dia murtad tu qazah orang, dia taubat, had qazah tak gugur ni. Nampak tak? Itu dia punya kiasan. Wa aidan, dan lagi pula, fa inna taubatal murtadi idza qubilat, taubat orang murtad apabila diterima, la tuskitu dunubahu min zina, tidak menggugurkan dosanya daripada zina. Kalulah dia taubat pun tak gugur dosa daripada zina. Wa syurbin, dan minum arak. Wa sarikah, ataupun mencuri. Wa ghairi dhalika. Walam yuktal sabun nabi, tidak dibunuh orang yang cela Nabi li kufrihi, kerana sebab kufur. Lakin li ma'nan yarji'u ila ta'zimi hurmatih, tetapi dibunuh kerana ada satu makna, satu kita kata satu sebab
yang kembali kepada mengagungkan kehormatan Nabi. Wa zawalil ma'arrati bihi, dan hilangnya ma'arrah, hilangnya keaiban dengannya. Wa dzalika la tuskituhu taubatu, dan demikian itu tidak dapat menggugurkannya oleh taubat. Qala al-qadhi Abu al-Fadl Allahu yuridu wallahu alam. Yuridu maksudnya lianna sabbahu, kerana orang yang cela Nabi, sabbahu lam yakun bi kalimatin taqdidil kufra. Kenapa maksud bukan kerana sebab kufur tu? Boleh jadi maksudnya kerana celaan tu bukan dengan kalimah yang membawa kepada kufur. Mana nak terang ni? Yuridu perkataan ni. Walam yuktal sabun nabi li kufrihi ni. Maksud perkataan tu, kenapa tidak bunuh kerana sebab kufur? Kerana penghinaan tu bukan menggunakan kalimah yang boleh mendatangkan kufur. Lakin bimakna al-izra'i, tetapi dengan makna nak merendahkan dan istighfar, melekeh-lekehkan, menghina dan merendah-rendahkan. Au li'anna bi taubatihi, ataupun kerana sebab taubatnya, wa izhari inabatihi lahu, dan menzahirkan dia kembali baginya, irtafa'anhu ismul kufri, terangkat daripadanya nama kufur secara zahir. Ni Syekh Qadhi Iyad ini nak tegang kenapa atas tak dikata tidak dibunuh kerana kufur. Kerana sebab bila dia zahirkan taubat, dia zahirkan dia kembali, maka terangkatlah nama kufur, maka orang tak panggil kufur lah. Wallahu a'lamu bisariratihi, dan Allah lah lebih mengetahui dengan apa yang di dalamnya. Wa baqiya hukmu sabbi alaih, dan bila begitu tinggal lagi hukum dia cela, maka atas hukuman itu dibunuh. Qala Abu Imran Al-Fasi, man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma irtadda 'anil Islam qutil. Siapa yang mencela Nabi kemudian murtad pada Islam, walam yustatab, dan tidak disuruh taubat, li'anna sabba min huquqil adamiyyin allati la tasqutu 'anil murtad, kerana mencela itu daripada hak anak Adam yang tidak gugur dengan daripada orang murtad. Wa kalamu syuyukhina haula mabniun 'ala qawli bi qatlih, dan kalam syekh-syekh guru-guru kami itu, mereka-mereka ulama itu dibina atas pandangan yang mengatakan dibunuh orang yang secela Nabi. Haddan, dibunuh dengan sebagai had, la kufran, bukan sebagai kufur. Wa huwa yahtaju ila tafsir, dan itu perlu kepada perincian. Wa amma ala riwayatil Walid ibn Muslim, adapun mengikut riwayat Walid ibn Muslim an Malikin, wa man wafaqahu ala zalika, dan orang yang menyetujuinya, mimman zakarnahu, daripada yang telah kami sebut, wa qala bihi min ahli ilmi, dan ikut pandangan itu ahli ilmu, faqad sarrahu, mereka telah mensarihkan bahawa perbuatan itu annahu riddatun, dia anggap sebagai murtad. Qalu wa yustatabu minha, dan disuruh taubat daripada perbuatan itu. Fa in tabaturika, jika ditaubat dibiarkan. Wa nukila, okey, dan dihukumlah. Wa in aba, dihukum, makna dihukum dengan hukuman yang selain daripada bunuh lah. Wa in aba, kalau dia enggan, kutila, baru dibunuh. Fa hukima lahu, maka dihukumkan baginya bihukmil murtadi, dengan hukum murtad mutlaqan, secara mutlak, fi hadzal wajhi, pada wajah ini. Jadi pada wajah yang riwayat Walid bin Muslim daripada Imam Malik, pandangan ini mengatakan bahawa orang yang cela Nabi itu murtad dah. Bila murtad, hukum murtad. Jika kembali, maka dia taubat balik, dibiarkan, dihukum hukuman yang bukan hukuman mati lah. Kalau dia kekal, makna dia hukum murtad juga dan dibunuh. Wal wajhul awal, tapi wajah yang pertama, iaitu dibunuh walaupun dia taubat, itu asyharu wa azhar, lebih masyhur dan lebih zahir. Lima qaddamnahu, kerana apa yang telah kami sebutkan. Wa nahnu nabsutul kalama fihi, dan kami telah memanjangkan perbicaraan padanya. Fanaqulu, kami mempanjangkan, kami nak bahas panjang. Fanaqulu man lam yarahu riddatan, barang siapa di kalangan ulama yang tidak menganggapnya sebagai murtad, fahuwa yujibul qatla fihi haddan, maka perbuatan mencela Nabi mewajibkan dikenakan hukum bunuh secara had. Wa inna ma naqulu dzalika ma'a faslain, kami sebut dengan demikian itu dengan bersama dua fasal. Imma ma'a inkarihi, sama ada dengan mengingkarinya, ma syuhida alaihi, apa yang disaksikan di atasnya, wa izharihi, dan dia menzahirkan, al-iqla', dia menzahirkan, dia mencabut diri, dia cabut daripada perbuatan tu, dia tinggallah, wa taubata anhu, ataupun taubat daripadanya.
fanaqtuluhu, maka ketika itu fanaqtuluhu haddan, kita bunuhnya kerana sebagai hukuman hudud. Li thabati kalimatil kufri alaihi fi haqqin nabi, kerana sabit kalimah kufur pada hak Nabi SAW. Wa tahqirihi ma azzamallahu min haqqih, dan mencela dia apa yang Tuhan agungkan pada haknya. Wa ajraina hukmahu fi mirathihi, kami hukumkan pada begitulah pada hukum pusakanya. Wa ghairi dzalika, dan selain pada itu hukmal zindik, ajraina hukmahu hukmal zindik, hukum dia seperti hukum orang zindik. Idza zahara alaihi, bila zahir di atasnya, wa ankara, dan dinafi, au taba, atau ditaubat. Fa in qila, kalau dikatakan, fa kaifa yuthbituna alaihi al-kufra, fa kaifa tuthbituna alaihi al-kufra, bagaimana kamu boleh mensabitkan kekufuran atasnya, wa yushhadu alaihi bi kalimatil kufri, dan didatangkan penyaksian dengan kalimah kufur, wala tahkumuna alaihi bi hukmi, tetapi kamu tidak hukumkan dengan hukum kufur, minas titabatihi, daripada disuruh taubat, wa tawabihi, dan apa yang mengiringi hukum istitabah itulah. Kenapa begitu? Dah kalau kata isbat kufur tetap dan didatangkan saksi, tapi kenapa tak dihukumkan dengan suruh taubat dan seumpamanya? Qulna nahnu wa in athbatna lahu hukmal kafir fil qatli, kami walaupun kami isbatkan hukum orang kafir pada masalah bunuh, fala naqta'u alaihi bidzalik, maka hukum kita tak boleh nak putuskan dengan kafir tu. Walaupun hukum kita hukum macam orang kafir pada wajib bunuh, tapi kita tidak dapat menjazamkan, memutuskan, mengkotakkan dengan dia itu kafir sungguh. Li ikrarihi bitauhidi wan nubuwah, kerana dia mengaku dengan ketauhidan dan kenabian. Wa inkarihi ma syuda alaih, dan dia menafikan apa yang disaksikan atasnya. Dia tolakkan waktu kata dia. Wa za'mihi anna dhalika kana minhu wahalan wa ma'siyatan, dan dia anggap perbuatan itu daripada tersalah dan juga maksiat. Dia salah sebut, dia salah kata. Wa annahu muqli'un an dhalik, dan dia dah tarik diri, dia berhenti daripada itu. Wa nadimun alaih, menyesal. Wala yamtani'u itsbatu ba'dhi ahkamil hukum. Jadi sebab itu kami dah hukum. Tetapi dia tidak menghalang untuk diisbatkan sebahagian hukum kufur di atas ba'dil asyrah, di atas sebahagian individu. Wa illam tasbut lahu khasaisuhu, walaupun tidak sabit baginya khususiahnya. Ka qatli tarikis salah, seperti hukuman bunuh orang meninggalkan sembahyang. Orang tinggal sembahyang dihukum bunuh walaupun dia tidak keluar pada Islam dan tidak ingkar sembahyang sekalipun. Wa amma man ulima annahu sallallahu alaihi wasallam mu'taqidan listihalihi, adapun orang yang diketahui dia cela Nabi dalam keadaan dia mengiktikadkan halal, fala syakka fi kufrihi bidzalik, maka tidak syak kufur pada dengan sebab demikian itu. Wa kadzalika in kana sabbuhu fi nafsihi, in kana okey, wa kadzalika in kana sabbahu fi nafsihi kafara, wa kadzalika in kana sabbahu fi nafsihi kafara ka takdzibihi aw takfirihi aw nahwihi, fa hadza ma la iskala fi. Demikianlah juga kalau perkara itu ialah dia mencela dirinya. In kana sabbahu fi nafsihi kafara, maka kufur. Wa kadzalika in kana wa kadzalika in kana sabbahu fi nafsihi. Tak ada catakan lain atau tulisan ni tu sama ya. In kana sabbahu fi nafsihi kufur. Fa hadza ma la iskal fi wa yuqtal wa in taba li anna la naqbalu taubatahu wa naqtuluhu ba'da taubati haddan li qawlihi wa mutaqaddim kufrihi wa amruhu ba'du ila Allah al-muttali'i ala sihhati iqla'ihi al-alim bi sirrihi. Wa kadzalika, dan demikian lagi. Pada
Wa amma man ulima annahu sabbahu alaihi salam mu'taqidan li istihalihi fala syakka fi kufrihi bidzalika wa kadzalika in kana sabuhu fi nafsihi. Fi nafsihi, tapi gitu juga kafara jugalah. Fi nafsihi kafara. Wa kadzalika, dan demikianlah juga in kana, jika adalah sabbuhu fi nafsihi, mencelanya pada dirinya, maka hukumnya kufur. Amma man ulima dah. Sini amma mana ni? Okey. Imma ma'a inkarihi ma syuhida alaihi. Situ. Innama naqulu dzalika ma'a faslain. Dua fasa, dua perincian, dua bahagian. Imma ma'a inkarihi ma syuhida alaihi bihi wa izharihi ikhla'. Itu. Wa amma man ulima, adapun orang yang diketahui dia cela Nabi dalam keadaan tadi, hukum tadi, kalau dia didatangkan saksi tapi dia ingkar. Tak, dia ingkar, dia tolak, kata dok saya tak kata gitu, ataupun dia menzahirkan taubat. Pokoknya sebagaimana tadilah. Kan faslan kan. Satu. Yang kedua ialah wa amma man ulima annahu sabbahu, orang yang diketahui dia itu cela Nabi dalam keadaan dia i'tiqad, dalam keadaan dia mengiktikadkan i'tiqad halal, fala syakka fi kufrihi, maka tidak syak pada kufurnya. Wa kadzalika in kana, jika ada dia sabbahu fi nafsihi, dia mencela Nabi dalam diri sendiri. Dia cela, dia tak zahirkan. Sabbahu fi nafsihi, dia cela Nabi itu pada diri dia sendiri. Faham tak? Cela dia itu pada diri sendiri. Ada mu'ah komen tadi. Jelas. Cela dia itu pada diri dia, dia tak beritahu orang lah. Maka hukumnya kafir juga. Katakdzibihi, seumpama dia mendustakan Nabi. Jadi dia dustakan, dusta ni, takzib ni benda hati. Au takfirihi, atau mengkafirkan atau seumpamanya. Fahadha ma la iskala fih. Ini tidak ada iskal padanya. Ni tak syok lagi, orang itu murtad lah. Itu murtad. Wa yuqtalu, dan dibunuh, wa intaba minhu, walaupun dia taubat daripadanya, li'anna la naqbalu taubatahu, kerana kita tidak terima taubatnya. Taubat macam mana? Dalam dirinya itu dia menafikan, dia mendustakan. Tak? Jadi tidak diterimalah. Wa naqtuluhu ba'da taubati, dan kalaulah berlaku taubat sebenar pun, kita masih bunuh dia sebagai had. Liqaulihi, berdasarkan perkataan dia, wa mutaqaddimi kufrihi, dan kerana terdahulu kufur dia. Kita bunuh dia tu kerana dia tu sebelum tu kan kufur. Jadi sebab itu kita tidak gugurkan hukuman bunuh. Tidak gugurkan hukuman bunuh. Wa amruhu ba'du, dan urusannya selepas itu, ba'da dzalik lah, ilallah, kepada Allah, diserah pada Allah. Al-muttali'i ala sihati iqla'ihi, yang mengetahui sah atau tidak dia cabut, dia tarik, dia berhenti perbuatan pun. Al-alimi bisirrihi, yang mengetahui dengan rahsia hatinya. Nampak? Okay, itu yang kedua. Jadi tadi in kana sabu fi nafsihi, dia cela tu dalam di hati dia sendiri. Tak? Okey. Wa kadzalika man lam yuzhiri taubata, demikianlah juga mereka yang tidak menzahirkan taubat. Dia melakukan perkara kufur, dia tidak zahirkan taubat. Wa atarafa bima syuhida alaihi bihi alaihi, dan dia iktiraf apa yang disaksikan atasnya.
wa sammama alaih, dan dia berkerah atas itu, dia kekal atas itu, fa hadza kafirun, ini kufur dengan perkataannya. Wastihlalihi hakka hurmatillah, dan dia menghalalkan, memecahkan, melanggar kehormatan Tuhan, wa hurmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan Rasulullah, yuqtalu kafiran bila khilaf, ini dibunuh kerana sebab kufur tanpa berlaku khilaf. Fa'ala hadhi tafsilati, di atas perincian ini, khudh kalamal ulama, kamu ambillah kalam ulama, wa nazzil mukhtalafa ibaratihim, dan kamu letakkan, fahamkan, turunkan perbezaan ibarat mereka. Mereka berbeza ibarat tu, faham dengan kefahaman ini. Fil ihtijaji alaiha, pada berhujah atasnya. Wa ajri ikhtilafahum fi muwarathati, dan kamu lakukan khilaf mereka itu pada masalah pewarisan. Wa ghairiha, dan selainnya, ala tertibiha, mengikut tertibnya, yattadihu laka, akan nyata bagi kamu, maqasiduhum, maksud dan matlamat mereka, insya-Allah taala. Faslun fi sitabati murtadi, pada masalah orang murtad. Maka khilaf, adakah macam mana berlaku 3 hari dan seumpamanya. Faslun fi sitabati murtadi, wallahu taala a'la wa a'lam. Di situlah start Ustaz Kharia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa anu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa anu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa anu. Subhanallahi bil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.